Jom belajar bahasa Melayu bersama Cikgu Sahaila. Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak? Dah bangun tidur ke belum? Dah sarapan ke belum? Hasbi Rabbi Jalallah. Okey, hari ini Cikgu Sahaila nak ajar bagaimana kita nak bina karangan. Pandai buat karangan tak? Cikgu rasa rata-rata kat sini dah pandai buat karangan. Tapi jangan lupa, adakah karangan anda berkualiti? Untuk mendapatkan hasil karangan yang berkualiti, sebab kita nak markah yang tinggi, mari kita belajar buat karangan. Ya, nak buat karangan ni salah satunya kita kena kerap membaca lah ya. Kerap membaca, mencari isi-isi penting. Apa saja tajuk-tajuk yang popular. Ya. Tak kira lah karangan bentuk kemalangan ke, amalan membaca, karangan peningkatan ekonomi, permainan tradisional. Banyak tajuk-tajuk karangan, pengangkutan awam, macam-macam tajuk karangan yang kita tak jangka sebenarnya. Tapi insyaAllah dengan adanya bentuk pembelajaran ini, insyaAllah kita boleh menjawab soalan karangan. Mari kita teruskan slide yang seterusnya. Sebelum kita mulakan pembelajaran, eloklah kita bersama-sama berdoa agar Allah Ta'ala meminjamkan ilmu Allah Ta'ala kepada kita. Sama-sama kita doa ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkanlah urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tutur kataku. Okey, kita kembali kepada soalan bahagian B, karangan. Minggu yang awal-awal dulu cikgu rasa cikgu dah terangkan pembahagian soalan bentuk PT3. Dan kertas 2 adalah bahagian karangan. Karangan ni ada 2, iaitu bahagian A dan bahagian B. Tapi hari ini cikgu nak terangkan bahagian B, yang mana karangan dia memperuntukkan sebanyak 30 markah. Bahagian A 10 markah. Tapi bahagian B 30 markah. Okay, cikgu nak terangkan bahagian B ni dia ada 3 soalan. Soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Soalan 1 semuanya berbentuk karangan pengalaman, karangan keperihalan. Kamu menceritakan pengalaman kamu berada dalam situasi itu. Soalan nombor 2 adalah karangan fakta. Karangan fakta ini sangat popular. Dan kerap kali kamu membina karangan fakta ini, iaitu karangan pendapat, berbentuk pendapat dan perbincangan. Manakala soalan ketiga adalah karangan format laporan, yang merangkumi surat rasmi, tidak rasmi, karangan laporan, berita, ceramah, syarahan dan pidato. Kita tak tahu tajuk apa yang akan keluar untuk karangan PT3. Dan kita tak tahu soalan bentuk apa bagi format laporan. Adakah surat rasmi, tidak rasmi, laporan, berita, ceramah, syarahan maupun pidato. Kita tak tahu bentuk apa yang akan keluar. Tapi yang pasti karangan pengalaman tetap bentuk pengalaman keluar. Karangan bentuk fakta memang keluar. Patah kata tidak kurang dari 180 patah kata. Dan sebaiknya kamu kena ada 5 perenggan. 5 perenggan merangkumi pendahuluan, 3 isi dan 1 kesimpulan. Lepas ni cikgu akan terangkan. Ini bentuk soalan PT3.
Yang mana kalau kita tengok, fokus mata kita selain daripada gambar membaca tadi, kita boleh lihat isi karangan yang telah diberikan. Kalau di situ dipaparkan 5 isi karangan. Apa dia 5 isi itu? Mengisi masa dengan aktiviti berfaedah. Yang kedua, menambah pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran membaca dan tata bahasa. Keempat, dapat berkomunikasi dengan baik. Dan yang terakhir, senaman minda. Di situ telah diberikan 5 isi fakta. Mudah sangat kamu mendapat idea untuk mengupas isi-isi ini menjadi karangan yang baik. Kita tengok slide yang seterusnya. Ini bentuk soalan. Kalau tadi dia dah bagi gambar, dia akan berikan 3 soalan. Soalan pertama adalah berbentuk karangan pengalaman. Okay, cikgu baca ya karangan, tajuk karangan ini. Baru-baru ini anda telah mengunjungi pesta buku antarabangsa. Ceritakan pengalaman anda sepanjang mengunjungi pesta buku tersebut. Jika kamu ada kemahiran penulisan bentuk karangan cerpen, eloklah pilih karangan tajuk ini. Yang kedua, membaca jambatan ilmu. Merupakan slogan yang dikaitkan dengan amalan membaca. Huraikan kebaikan-kebaikan amalan membaca. Ini karangan berbentuk pendapat. Dia telah memberikan isu tadi. Membaca jambatan ilmu merupakan slogan yang dikaitkan dengan amalan membaca. Persoalan yang ingin diketengahkan adalah kebaikan-kebaikan amalan membaca. Jika diteliti, kebaikan-kebaikan amalan membaca, isinya telah diberikan dalam gambar tadi. Ada 5 isi yang telah diberikan. Berbalik pada soalan nombor 3. Kita teruskan. Cikgu baca ya. Pusat sumber sekolah anda bercadang untuk mengunjungi Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Selaku setiausaha pusat sumber sekolah anda diminta untuk menulis surat kepada pengetua sekolah untuk mengunjungi pesta buku tersebut. Tulis surat tersebut selengkapnya. Ini soalan berbentuk surat kiriman rasmi. Ada format-format tertentu. Tetapi hari ini cikgu tidak mengajar ketiga-tiga soalan ini. Cikgu hanya fokus untuk satu saja daripada 3 ini. Sebab apabila kita menjawab soalan PT3, kita memang kena pilih satu daripada 3 soalan ini. Hari ini cikgu memilih nombor 2. Mari kita belajar. Kita fokus soalan nombor 2, iaitu karangan pendapat atau perbincangan. Cikgu baca semula tajuk soalan ini. Membaca jambatan ilmu merupakan slogan yang dikaitkan dengan amalan membaca. Huraikan kebaikan-kebaikan amalan membaca. Jadi di sini soalan ini meminta kamu menghuraikan, memberikan pendapat berkaitan kebaikan-kebaikan amalan membaca. Yang mana sebenarnya kebaikan-kebaikan amalan membaca ini telah diberikan isinya di dalam soalan tadi, gambar tadi. Jom kita tengok video ini dulu.
balik kepada bentuk soalan tadi. Sebenarnya dalam soalan tadi telah diberikan beberapa isi sebagai panduan. Ada 5 isi di situ. Mengisi masa dengan aktiviti berfaedah. Ini antara kebaikan-kebaikan amalan membaca. Isi ini telah diberikan sebenarnya. Mengisi masa dengan aktiviti berfaedah, menambah pengetahuan, meningkatkan kemahiran membaca dan tata bahasa, dapat berkomunikasi dengan baik, dan yang terakhir, kebaikan amalan membaca adalah senaman minda. Jadi mudah untuk kamu untuk menghuraikan. Tidak perlu fikir lagi isi apa, sebab isi telah diberi. Apa yang kamu perlu buat adalah mengembangkan isi yang ada. Dalam penulisan, wajib ada benda ini, iaitu pendahuluan, isi pertama, isi kedua, isi ketiga atau isi keempat dan kesimpulan. Di sini cikgu simpulkan, pendahuluan itu adalah kepala. Isi pertama, 2, 3 dan 4 adalah organ-organ tubuh badan kita, tangan, perut, hati, semua. Dan kesimpulan itu adalah kaki kita. Jadi, bagaimana untuk membina pendahuluan? Kalau isi pertama, faktanya telah diberikan tadi, ada 5. Kamu pun hanya perlu huraikan sahaja. Mengapa, bagaimana, atau kesan. Jika kamu tidak dapat memikirkan bagaimana, kamu hanya perlu mengambil mengapa dan kesan. Contoh, diikuti dengan contoh dan yang terakhir kesimpulan kecil. Itu kupasan isi pertama sama juga dengan kedua, ketiga maupun yang keempat. Tetapi bahagian pendahuluan, apakah pendahuluan? Pendahuluan adalah pengenalan kepada isu tadi. Pendahuluan kita tidak akan mengupas isi, tetapi dia sebagai pengenalan kepada isi. Mari kita lihat. Sebelum cikgu menghuraikan lanjut mengenai pendahuluan, kamu hendaklah menyalin isi karangan ini dahulu. Ada 5 isi. Kelima-lima isi ini cikgu telah membacanya tadi. Dapat mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Yang kedua, dapat menambah pengetahuan. Kebaikan yang ketiga, dapat menjadi senaman minda. Kebaikan yang keempat, dapat meningkatkan kemahiran membaca dalam tata bahasa. Dan yang terakhir, dapat berkomunikasi dengan baik. Ada 5 isi. Tetapi, tidak semestinya kita akan mengambil kelima-lima isi untuk menghasilkan karangan. Okey, hari ini cikgu akan mengajar pendahuluan. Berwarna merah itu cikgu telah tulis kerangka ini perlu dihafal. Untuk mahir dalam penulisan karangan, tolonglah kamu hafal kerangka yang cikgu beri ini. Hari ini cikgu tak nak ajar panjang-panjang lebar. Cikgu hanya fokus pendahuluan. Ini antara kerangka pendahuluan bagi memudahkan kamu menulis pendahuluan karangan kamu. Kamu hanya perlu menghafal rangka yang diberikan oleh cikgu. Cikgu baca ya. Dalam meniti arus kemodenan ini, kita sering mendengar bahawa isu kamu masukkan tajuk tema itu. Kalau hari ini kita belajar amalan membaca, kamu masukkan isu amalan membaca sering diperkatakan di kalangan masyarakat. Atau kamu boleh letakkan di situ amalan membaca di kalangan remaja. Kian berkurangan. Terpulang pada kamu. Yang penting tidak lari tema, iaitu amalan membaca. Sering diperkatakan di kalangan masyarakat. Hal ini demikian kerana isu ini sering menjadi buah mulut di kalangan masyarakat. Umum mengetahui bahawa amalan membaca ini semakin kurang mendapat perhatian di kalangan masyarakat kerana mereka lebih suka menghabiskan masa dengan aktiviti-aktiviti seperti WeChat, Facebook, Instagram dan rangkaian sosial yang lain. Jadi kamu boleh tambah isi ini. Terpulang pada idea kamu. Bagaimana yang terfikir untuk kamu menulis. Malahan saban hari, media massa sering memaparkan berita-berita tentang
amalan membaca di kalangan remaja yang semakin kurang. Boleh juga kamu tambah di situ. Yang penting tidak lari dari tajuk tadi, iaitu amalan membaca. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh kementerian, kalau membaca ini kita fokus pada Kementerian Pelajaran atau Kementerian Penerangan. Sebab isu-isu membaca ni memang Kementerian Penerangan akan memegang. Dia tahu berapa statistik orang membaca dan kurang membaca. Bilangan rakyat Malaysia yang kurang minat membaca semakin meningkat setahun ke setahun. Ya. Statistik ini amat membimbangkan majoriti rakyat Malaysia. Sebenarnya rangka yang cikgu beri ini sesuai untuk pelbagai bentuk karangan. Seperti karangan kemalangan jalan raya, karangan ponteng, karangan penyakit berjangkit, ataupun banyak lagi bentuk karangan yang lain sesuai dengan rangka ini. Sebab itu cikgu minta kamu hafal rangka ini. Andai kata kamu rasa menurut statistik itu tidak sesuai, kamu tidak perlu mengambil ini. Tapi jika ia dikatakan sesuai, sila salib dan ambil statistik ini. Memanglah bilangan rakyat membaca di kalangan masyarakat ini semakin kurang, ya. Sebab masyarakat lebih suka menghabiskan masa dengan WeChat, Instagram, ya, main game. Ya, kalau dulu tak ada wujud rangkaian sosial seperti itu. Jadi masyarakat lebih gemar membaca. Okey, kita sambung yang tadi. Memang tidak dapat dinafikan bahawa amalan membaca semakin kita kait je balik isu. Pusing-pusing balik benda yang sama sebenarnya. Ikut kreativiti, idea kamu. Yang penting tak lari daripada tema kita. Tema tajuk. Berbagai cara boleh dilakukan untuk meningkatkan amalan membaca. Ya. Persoalannya, apakah kelebihan-kelebihan yang boleh diperolehi oleh masyarakat? Ya. Bab peribahasa meluntur bulu biarlah dari rebungnya. Ya. Amalan membaca ini perlu ditanam di kalangan masyarakat sejak dari kecil lagi. Iaitu pulang kepada kamu untuk mengolah. Yang penting tidak lari daripada tema tajuk kita. Jika malah hafal yang panjang, boleh kamu pendek-pendek, boleh buang-buang yang tadi. Ini salah satu contoh yang cikgu buang. Cikgu ambil sikit je. Ya. Ini cikgu nak ajar bagaimana kita nak isi rangka yang panjang ini. Komuniti arus kemodenan ini kita sering berdengar bahawa tadi kita dah sebut bahawa apa? Kurang membaca di kalangan remaja. Isu kurang membaca di kalangan remaja. Boleh juga tak semestinya kamu ambil isu kurang membaca di kalangan remaja. Kamu boleh juga bahawa isu membaca di kalangan anak-anak semakin kurang. Sering diperkatakan di kalangan masyarakat. Isu apa? Isu amalan membaca sering diperkatakan di kalangan. Kalau paling idea tak ada pun kamu ambil isu amalan membaca. Sering diperkatakan di kalangan masyarakat. Boleh juga. Hari ini demikian, isu ni sering menjadi buah mulut di kalangan masyarakat. Paling mudah. Sebab kalau kamu dah hafal yang benda hitam ni, tak jadi masalah untuk kamu membina karangan. Umum mengetahui bahawa yang hijau ini adalah idea kamu. Anak-anak muda pada era ini lebih gemar menghabiskan masa dengan WhatsApp, Facebook, Instagram dan rangkaian sosial yang lain berbanding memupuk minat membaca. Yang hijau ini adalah idea kamu. Manakala yang merah adalah ayat yang sama, copy paste. Tadi tengok ayat pertama, kurang membaca. Yang dua pun kurang membaca. Yang ketiga, kurang membaca. Andai kamu tak nak idea ini pun kamu boleh letakkan idea yang lain. Iaitu, yang penting tak lari tajuk ya. Cikgu peringatkan, tak lari daripada tema kita. Bahawa isu amalan membaca sering diperkatakan dalam kalangan masyarakat. Hal ini demikian kerana isu ini sering menjadi buah mulut di kalangan masyarakat. Umum mengetahui bahawa ayat ini mudah je cikgu ambil. Anak-anak muda pada era ini lebih gemar menghabiskan masa dengan WhatsApp, Facebook, Instagram dan rangkaian sosial yang lain berbanding memupuk minat membaca. Idea ini memang ada dalam kepala kamu. Sangat mudah sebenarnya. Yang hitam ni kita hafal. Kamu dah siap hafal jadi tak ada masalah nak tulis. Malahan saban hari media sosial memaparkan berita-berita tentang amalan membaca di kalangan remaja. Amalan membaca tentang kurangnya minat membaca. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Penerangan, bilangan rakyat Malaysia kurang minat membaca semakin meningkat setahun ke setahun.
Ini jelas kerana masyarakat lebih suka menghabiskan masa dengan WhatsApp, Facebook dan Instagram. Boleh tambah di situ. Balik ambil yang atas. Statistik ini amat membimbangkan majoriti rakyat Malaysia. Memang tidak dapat dinafikan bahawa amalan membaca memberikan banyak kebaikan. Yang hijau memang tidak dapat dinafikan. Hitam tadi kamu dah hafal. Amalan membaca memberikan banyak kebaikan. Yang ini sebenarnya cikgu ambil balik isi dalam soalan tadi. Memberikan banyak kebaikan. Kita ambil persoalan dia, banyak kebaikan. Kemudian, kebanyakan negara yang maju terbentuk daripada masyarakat yang suka membaca. Yang itu adalah idea. Idea kamu. Andai kamu tak terfikir idea itu, cukup hak mana idea kamu yang boleh kamu fikir. Kemudian yang warna ungu ini, cikgu ambil daripada soalan. Copy paste daripada soalan. Membaca jambatan ilmu merupakan slogan yang kaitkan dengan amalan membaca. Copy paste saja. Menambahkan isi kita. Persoalannya, apakah kebaikan-kebaikan amalan membaca? Kebaikan-kebaikan amalan membaca ini cikgu ambil balik copy paste daripada soalan tadi. Yang boleh diperolehi oleh masyarakat. Macam ni kita nak buat pendahuluan. Senang tak? Tak terfikir kita boleh menghasilkan pendahuluan begitu banyak patah kata. Ada berapa patah kata kalau kira? Cikgu pun tak kira lagi. Kamu kira lah. Yang ni kena salin. Ya? Kena salin. Dan kamu yang warna merah ni kamu garis lah. Pen warna merah. Yang warna hijau ni kamu garis lah. Memang pensil ke warna apa nama color warna hijau garis. Jangan tulis dengan pen color hijau. Jangan tulis pen color merah. Nanti kita tak nampak. Cuma garis kan. Yang tak garis tu kamu kena hafal. Yang garis tu itu idea kamu. Salin ni dalam buku cantik-cantik. Nanti jangan lupa hafal. Hafal rangka karangan ini. Tolonglah hafal. Tolong. Merayu cikgu dengan kamu ni hafal karangan ni. Buka sekolah. Memang dekat lidah kamu je. Laju berucap ni. Boleh hafal. Dan malah kamu boleh gunakan rangka ini untuk buat ujian lisan. PT3 ada ujian lisan. Boleh guna pakai. Sampai SPM boleh guna pakai yang ini. Gitu. Setakat ini bersama Cikgu Saila bahagian membina pendahuluan. Rancangan lain kita pelajari teknik membina isi karangan. Sila salin tajuk karangan. Isi karangan. Kemudian pendahuluan karangan. Jangan lupa hafal. Ya, salin. Andai kata tak faham, ulang-ulanglah video ni. Ya. Cikgu minta maaf ada salah silap daripada cikgu. Yang mana terkurang itu daripada cikgu. Yang lebih itu daripada Allah SWT.